kisah sebenar bagaimana timbulnya perkataan Sabah Day. Adakah Sabah Day ini diada-adakan? Tidak sebenarnya, oleh kerana kalau kamu pergi ke arsip negara, arsip negeri, terdapat dokumen-dokumen dan keratan-keratan akhbar yang boleh dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahawa Sir William Good, Gubernur Sabah yang terakhir, telah pun membuat satu kenyataan di mana menulis di situ bahawa bermula pada 31 hari bulan 8 1963, North Borneo atau British North Borneo kemudian akan dikenali sebagai Sabah. Dan inilah selepas itu juga di dalam kandungan laporan akhbar itu mengatakan bahawa perkara itu akan dilakukan pada 31 hari bulan Ogos 1963 yang juga dikenali sebagai Sabah Day. Timbulnya Sabah Day itu daripada masa itu mungkin dah disebut sebelumnya, tetapi stated di dalam suatu laporan akhbar yang mengatakan sedemikian. Ramai yang mempertikaikan bahawa kita tidak boleh mengambil kira laporan akhbar sebagai satu bukti. Tetapi kita semua tahu bahawa Sir William Goody merupakan seorang governor, utusan daripada Queen Elizabeth. Dan negara yang di bawah naungan British ini telah melantik governor-governor untuk mentadbir negeri-negeri tersebut. So Sir William Goody telah pun membuat kenyataan. Jadi kenyataan itu disiarkan di surat khabar. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahawa kita tidak boleh berpandukan kepada siaran akhbar dan ada sejarah lain yang mengatakan sebaliknya, itu terpulang kepada mereka sebab ramai orang yang terlalu bijak pandai di luar sana yang hanya untuk mencari populariti tetapi tidak ada daya upaya untuk melaksanakannya. Jadi jawatan kuasa Sabah Day setiap tahun menganjurkan, walaupun bertukar-tukar badan yang menganjurkan, tetapi masih kita yang menyertainya. Sudah pun membuat satu ketetapan bahawa rakyat Sabah secara keseluruhannya harus menerima hakikat bahawa Sabah memerlukan Sabah Day ini diwartakan bagi membolehkan kita meyakinkan lagi komitmen dan juga image, meningkatkan image kita sebagai sebuah negara yang pernah mencapai kemerdekaan daripada tanah jajahan British pada 31 hari bulan Ogos 1963. Perkara-perkara lain yang mungkin akan dipersoalkan oleh orang lain, itu adalah hak mereka. Tapi bagi saya, sejak saya menjadi orang yang sering berada di dalam radar Sabah Day ini, saya tidak katakan yang saya menjadi tulang belakang, tetapi saya katakan sebagai orang yang terlibat secara langsung dengan penganjuran Sabah Day setiap tahun. Kecuali yang tahun yang lepas, saya tidak mau melibatkan diri secara aktif, tetapi saya hadir di majlis tersebut di Sokit Villa. Saya katakan kepada rakan-rakan penganjur bahawa saya tak mau berucap dan saya tak mau melibatkan diri secara langsung, tapi saya berjanji saya akan hadir. Oleh kerana ketika itu saya merasakan bahawa tiba masa untuk memberi peluang kepada generasi muda untuk menganjurkannya pula generasi pelapis. Jadi itu sebab tahun lalu saya sebenarnya tidak ada satupun perayaan Sabah Day yang saya telah memberikan ucapan. Not even one. Saya cuma terlibat memegang, apa kata orang ni, bukan juruacara, tapi untuk menaikkan semangat orang-orang yang menghadiri sebutan kemerdekaan Sabah ini hanya pada tahun 2013 ketika 2012 ketika SFPP menganjurkan sambutan 49 tahun kemerdekaan Sabah di Chong Tin Bun Park. Ketika itu saya diberikan tugas untuk mengetuai pasukan ataupun kumpulan masyarakat daripada kawasan selatan, dari Kinarut, dari Papar sehingga ke Beaufort, Sipitang, Kuala Penyu, Membakut, Bungawan, berkumpul satu tempat, dan saya juga mengetuai pasukan daripada kawasan Sandakan. Jadi Sandakan dengan zon selatan telah pun bergabung. Kita orang berkumpul depan Wisma Budaya kalau tidak silap saya. Kemudian selepas itu kita pun bergerak, kita yang mula-mula bergerak daripada Wisma Budaya itu menuju ke Taman Chong Tin Bun Park. Oleh sebab kumpulan saya yang terlebih dahulu masuk ke jalan raya, jadi memang reporter dan juru gambar serta orang yang mengambil video nampak kelibat saya di sana.
Kemudian daripada Kota Kinabalu, Penampang, dari Tawau dan juga daripada kawasan-kawasan lain berada di tempat lain juga mula berkumpul secara membentuk satu pasukan yang besar, dan kita tiba di Chong Ten Bun Park. Keadaan agak kata orang ni agak kelam kabut sedikit oleh kerana kita tak banyak buat perkara-perkara sedemikian kecuali semasa pilihan raya. Tapi itu sebelum pilihan raya. Jadi apa yang dapat saya katakan bahawa kita tidak panik, tetapi kita perlu cari tuning. Kita tuning dulu apa keadaan yang boleh kita buat pada hari tersebut. Ini 31 Ogos tahun 2012 di Taman Chong Ten Bun Park, di satu dataran berhampiran dengan bangunan Mahkamah Tinggi. Yang asal lah, sekarang Mahkamah Tinggi dah berpindah ke kompleks yang baru. Jadi ketika itu juga kita berbincang dengan 2-3 orang, antaranya Chester Pang, Edward Dagul, Stephen Gaimin, Simon Chin juga ada di situ. Apa seterusnya? Orang dah kumpul, apa kita nak buat? So saya diberikan tugas untuk menyemarakkan semangat orang-orang yang hadir ketika itu. Jadi ianya bukan perkara baru bagi saya, oleh kerana saya telah pun membawa banyak kali slogan-slogan di beberapa tempat, dan paling diingati oleh mereka ini adalah saya memimpin pasukan pemuda semasa pilihan raya kecil di Batu Sapi. Dan itulah pertama kali orang-orang di Sabah, orang-orang politik dan campaigners daripada seluruh Malaysia mendengar laungan Sabah for Sabahan, laungan Sabah untuk Sabah dan otonomi. Perkataan otonomi itu menjadi popular selepas pilihan raya di PRK Batu Sapi. So saya lah orangnya yang telah pun membawa slogan-slogan itu sehingga gempar di seluruh Malaysia, dan ianya menjadi kata orang ni ialah menjadi sebutan. Tetapi saya tidak cari populariti, dan saya tidak apa kata orang ni mendabi-dada bahawa saya telah pun melakukan sesuatu ketika itu. But oleh kerana saya sudah ada basic dia, saya tahu macam mana nak tuning semangat, maka saya tiba-tiba dipanggil untuk berbuat sesuatu semasa acara belum dapat dianjurkan dengan tepat, dan orang ramai masih berhimpun, berkumpul di situ. Ada berbagai-bagai pasukan dari Kota Berulu, Kota Belut, Kudat, macam-macam daerah. Jenis-jenis manusia pun ramai. So saya ambil hela. Saya ingat saya ambil hela tu daripada Chester Pang. Dia bagi dengan saya pun ambil. Kemudian saya terus buat laungan-laungan slogan, dan mereka yang berada di sana lebih kurang dalam 1,000 lebih orang mengikut slogan-slogan, sebab saya pakai hela memang kuat. Dan nasib baiklah suara saya tidak serak waktu itu. Jadi itulah pengalaman yang dapat saya katakan. Saya berada di hadapan mereka, membawa slogan-slogan, dan disambut oleh mereka lebih kurang dalam 1 jam atau 1 jam setengah, sehinggalah ada ucapan daripada pemimpin-pemimpin yang ada di situlah, baru saya stop. Jadi itulah pengalaman saya pada tahun 2012. Dan mungkin orang merasakan bahawa saya mempunyai kekuatan di mana-mana, tapi saya rasa tidak. Saya cuma ada keyakinan diri untuk melakukannya. Dan yang paling penting adalah commanding power. Jadi kalau kita ada commanding power, saya rasa semua orang akan ikut, dan orang akan menghormati anda sebagai ketua yang berada di depan, the troop leaders. Actually troop leaders. Itulah yang saya rasa saya dah buat lah. Hari ini saya ceritakan tentang pengalaman-pengalaman saya. Selain daripada itu, pengalaman yang saya ingat lah, tahun 2014 kita tak ada sambutan Sabah Day. Tapi tahun 2013 ada. Tahun 2013 sambutan masih dipanggil sebagai memperingati kemerdekaan Sabah yang ke-50 di sebuah tempat yang dipanggil sebagai Memorial Pembentukan Penubuhan Persekutuan Malaysia, iaitu di bahagian hujung berhadapan dengan sebuah hotel lah. Sekarang ni ada sebuah hotel di situ, di Gaya Street, di lintasan Desoka, dan ianya dikelolakan oleh Sabah Youth Solidarity SYS, dan saudara Stephen Gaimin adalah pengurusinya ketika itu. Jadi mereka telah menjahit bendera 1963 yang ada di belakang saya ini.
Bendera ni kalau kita lihat ke atas sedikit, dia ada warna merah di atas. Dia ada stripe merah, putih, kuning dan biru. Dan dia punya kotak berwarna hijau dengan lambang Gunung Kinabalu. So, itulah bendera yang, bukan bendera ni, bendera yang mereka buat ketika itu. Kini masih boleh dilihat di VIP room di tingkat bawah White House. Dan ianya masih di situ lagi. Nilainya saya tak berapa ingat berapa, tapi bendera tu memang agak berat sikit lah. Dan beliau-beliau ni telah pun mengupah orang untuk jahit bendera tersebut lah. Di situ bertitik tolaknya mempopularkan semula bendera 1963. Ianya ditulis dan dicatat oleh seorang penulis buku terkenal yang telah mengatakan bahawa sekumpulan anak muda yang disebut sebagai SYS telah pun membawa bendera 1963 ke khalayak umum, dan ianya dipaparkan juga di surat-surat khabar. Tapi selepas itu berita itu tidak begitu memuncak. Ianya kemudian agak dilupakan juga. Selepas tahun 2013, pada tahun 2014 tidak ada penganjuran Sabah Day. Seingat saya ianya telah pun disatukan dengan sambutan di Batu Sumpah pada 16 September tahun 2014. Hanya pada tahun 2015 selepas gabungan Sabah membentuk persepahaman dan kita telah pun memilih Kundasang sebagai lokasi sambutan Sabah Day yang pertama. Disitulah bermulanya perkataan daripada memperingati kemerdekaan kepada Sabah Day pada tahun 2015. Ini diputuskan di dalam mesyuarat gabungan Sabah, dan Saudara Japir Soimin telah pun dilantik sebagai pengurusi penganjur. Kebetulan Kundasang adalah tanah kelahiran beliau, dan kita bertungkus lumus untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Di situ juga ada ramai orang yang menyertai semundut merdeka ataupun berjalan kaki kemerdekaan, memperingati kemerdekaan, atau dipanggil juga Merdeka Walk, yang dianjurkan oleh Saudara Jali bin Paidi dan rakan-rakan, Saudara Yabang, Saudara Ungkung ada di sana. So, ramai yang di situ yang menjadi tenaga utama SSPR yang menganjurkan program Merdeka Walk gitu. Jadi saya fikir saya telah diminta untuk sponsor bendera ataupun menyediakan bendera. So saya panggil beberapa orang untuk cari bendera di seluruh Kota Kinabalu sampai Penampang. Memang sukar, bendera banyak yang dah dibeli oleh kerajaan waktu itu, di BKK dan sebagainya dah beli bendera, jadi stok memang agak sukar untuk kita dapatkan. Dan salah seorang daripada pemuda saya dapat mencari satu tempat di mana pengusaha kedai itu orang muda, dan kita membeli bendera yang cukup banyak. Saya rasa dalam 3,000 helai bendera, dan saya serahkan kepada Saudara Jali bin Paidi. Tak silap saya 1,500 helai bendera untuk mereka pasang di sepanjang jalan. Diorang punya Merdeka Walk ni lain, sambil diorang jalan sambil diorang pasang bendera. So di seluruh daripada Ranau sehingga ke Kundasang sehingga ke Bundu Tuhan telah pun dipasang bendera Sabah. Bukan bendera ni yang besar, tapi bendera yang Sabah yang inilah, jenis yang ini. Sebab bendera yang ini memang sukar didapati. Saya ada kisah tentang bendera ni sebenarnya. Suatu masa sebelum 31 Ogos pada tahun 2015, ramai pemuda-pemuda saya yang berkumpul di rumah saya, di rumah ni lah, berkumpul dan kita bincang bagaimana nak create momentum dalam penganjuran Sabah Day. Sebab penganjuran Sabah Day ini sudah diketahui berbulan-bulan namanya, mungkin 2 bulan 3 bulan. Jadi waktu tu hari raya, jadi hari raya masa tu seingat saya dalam bulan Julai mungkin mereka datang ke rumah saya lah. Dan kita bincang sampai jauh malam apakah perancangan-perancangan yang kita buat, dan akhirnya kita membuat keputusan untuk mengadakan satu Black Sunday, di Gaya Street sebelum bermulanya Sabah Day di Kundasang. Kita telah mengadakan
Black Sunday itu pada minggu pertama, hari Ahad minggu pertama bulan Ogos tahun 2015. Kita merancang ketika itu untuk membawa bendera ni ke Gaya Street sebagai penampilan pertama bendera ni. So, konsekuensi apakah yang berlaku selepas itu cukup menarik untuk diceritakan. Ya, perbincangan itu berlaku di rumah saya. Kemudian kita telah pun rancang untuk membeli cat-cat yang sesuai dengan warna sebenar bendera itu dan memilih tempat untuk membuatnya. Jadi 3 orang pemuda lah yang diberikan tugasan untuk menyediakan lebih kurang 200 helai bendera. Tapi tak cukup masa dan tak siap sepenuhnya. Hanya siap mungkin dalam 120 helai. Iaitu Dexter Chin, Charles Gokin dan juga Liza Ayusai. So 3 orang ni yang buat bendera itulah. Dan kita telah sebenarnya kalau kita bagi free kepada orang, dia tidak ada nilai langsung untuk dia. Tapi kalau kita jual dan dia beli, dia rasa bendera itu dia nak sangat. Kalau free ni lain, dia rasa macam besok pun boleh dapat lah. Okey lah, simpan mana-mana lah. Lusa saya ambil lagi sebab free. Tapi bila jual, orang yang benar-benar mahukan bendera itu, pejuang sebenar, orang Sabah yang sedar tentang sejarah, tentang kebenaran sejarah itu, akan beli. So, bendera itu laris dalam tempoh lebih kurang 10 hari. Selepas ianya siap, kita bawa ke minggu pertama bulan Ogos. Bulan Julai kita ready. Jadi bulan Ogos minggu pertama itu kita dah ada banyak bendera lah. Jadi kita bawa ke Gaya Street untuk penampilan pertama di Gaya Street. Malam sebelum kita ke Gaya Street, kita kumpul lagi di satu tempat di mana naib ketua pemuda ketika itu yang juga ahli majlis tertinggi menjadi tuan rumah. Kita orang kumpul di rumah dia, itu Yong It Yong. Tentulah di rumah Datuk Yong. Jadi Datin Stella masak, panggil catering untuk menyediakan makanan-makanan kita dan kita bincang di ruang tamu rumah Datuk Presiden. Dan ini tidak mengambil masa yang lama sebab kita cuma nak mengatur bagaimanakah apakah reporter yang kita jumpa, apa yang kita nak cakap dan bagaimana kita nak tunjuk bendera tersebut. Itulah yang kita bincang di situ malam. Jadi malam itu juga kita ambil gambar di luar ramai. Pemuda saya lebih kurang dalam 20 lebih orang yang hadir malam itu. Jadi kita berkumpul di rumah Yong It Yong, di rumah Datuk Presiden, dan besoknya kita telah ke Gaya Street. That is the first time kita bawa bendera Sabah 1963. Bermula pada minggu pertama apabila kita dah buat Black Sunday, ianya merebak ke seluruh Sabah. Terutama di Kota Merudu. Rakan-rakan kita daripada Mosik dan juga SSU telah mula membuat aktiviti membuat bendera di tempat mereka. Yalah, walaupun tak begitu sempurna tetapi asal semangat itu sudah cukup. Kalau ada memang sudah cukup. Dan ramai rakan-rakan mula pergi ke beberapa kedai jahit untuk meminta jahitan bendera. Nilai dia sehingga RM150 untuk bendera sebesar ni. Tapi bukan cat jahit. RM150 sehelai. Paling murah pun ketika itu RM60 sehelai. Dan berebut-rebut orang nak membuat dan menjual bendera tersebut. Iyalah, kalau kita ada stok tu tak lama. Tapi saya ada perancangan yang lain. Jadi saya kata kepada Jawatan Kuasa Penganjur, apa kata kalau kami donate 40 helai, kita pilih 40 NGO daripada seluruh Sabah, kita bagi bendera 1963 untuk menjadi contoh untuk mereka perbanyakkan. Itu motif kita. So pada 31 Ogos, di penghujung acara, menjadi klimaks, jadi gimmick dia adalah penyampaian bendera-bendera 1963 kepada 40 NGO. Termasuk satu NGO daripada Sarawak juga kita bagi bendera 1963 itu. Jadi itu cerita tentang bendera 1963. Banyak lagi cerita dan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat saya lupakan sepanjang tempoh menganjurkan Sabah Day setiap tahun. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Mungkin saya ada cerita-cerita yang lebih baik yang boleh saya sampaikan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Happy Sabah Day untuk semua.